tak lama ya pejam celik. Aha, dah cukup. Alright, apa kata netizen minggu ini? And yes, semalam kecoh dekat laman Sesawang X dan juga Facebook, YouTube, TikTok, banyak lagi dekat platform-platform sosial media ni berkatakan tentang isu Commonwealth. Dengan cerita Malaysia dapat tawaran daripada CGF untuk melaksanakan Sukan Commonwealth edisi ke 23 untuk tahun 2026. Pada asalnya bukan negara kita yang diterima daripada awal, tapi negara Australia. Tapi Victoria dilaporkan menarik diri sebagai tuan rumah bagi edisi ke-23 atas alasan peningkatan kos penganjuran daripada jangkaan awal lebih kurang 8.9 bilion kepada lebih kurang 21.78 bilion. Wow, memang sangat jauh daripada jangkaan awal tu. Tapi Malaysia dapat tawaran daripada CGF dengan mendapat suntikan dana sebanyak 100 juta pound, iaitu RM602 juta bagi melaksanakannya. Tapi ia tak sampai 10% pun dari kos yang diperlukan. Sebab apa? Sebab yang membezakan Malaysia dan Australia adalah Malaysia telah kira macam telah dilengkapi dengan fasiliti-fasiliti yang bagus. Jadi benda ni membimbangkan semua rakyat-rakyat Malaysia. Dengan sekarang pun Malaysia tidak begitu baik untuk ekonomi sekarang ini. Jadi kerajaan haruslah mempertimbangkan pelawaan daripada Persekutuan Sukan Commonwealth CGF untuk menggantikan Victoria Australia selaku tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Tapi Tan Sri Muhammad Nor Zakaria berkata tawaran sekali seumur hidup itu bakal memberi banyak manfaat, termasuk mengembalikan Malaysia ke dalam peta sukan dunia. Tapi kenapa kalau kita tak melakukan Sukan Commonwealth tu, Malaysia tidak dikenali ke? Itu soalan daripada netizen kita, okey? Setakat ni, kebanyakan makluman balas yang diterima lebih menjurus kepada kebimbangan terhadap situasi semasa ekonomi negara. Selain tempoh persiapan fasiliti serta atlet yang hanya berbaki lebih kurang 2 tahun sahaja lagi. Pejam celik dah cukup 2 tahun dah. Sekejap je sebenarnya masa ni berlalu. So sekarang ni, aku nak baca dah sikit komen-komen netizen yang mengatakan mungkin diorang menerima jika Malaysia ni untuk melangsungkan Sukan Commonwealth, ataupun mereka tidak menerima. Let's go, kita baca satu persatu. Kalau 2030 mungkinlah possible. Masalahnya 2026 lagi 2 tahun. Sempat ke nak manage semua fasiliti dalam masa pendek tu? Okey, ini adalah satu peluang yang terbaik untuk Malaysia kerana diberi peluang sekali lagi untuk menjadi tuan rumah Sukom 2026 untuk melonjakkan lagi ekonomi negara. And yes, tahun 1998 Malaysia pernah menjadi tuan rumah untuk Sukan Commonwealth. So, apa lagi? Why not? Alright, boleh pergi ni 2027 SEA Games kat KL. Belanja boleh jimat kat situ. Ya, betul. Ini aku setuju. Mungkin dah di-upgrade waktu 2026 tu nanti fasiliti untuk Sukan Commonwealth. Maybe benda tu boleh digunakan untuk Sukan SEA 2027 nanti. Kalau nak buat acara sukan ni, kena ada tarikan perhatian orang ramai untuk hadir menonton acara sukan tersebut. We'll see macam mana kejadiannya nanti. Harap kerajaan dapat guna sebaiknya projek ini. Boleh tarik pelancong ke Malaysia 2026 juga. And yes, inilah sebenarnya adalah jalan yang terbaik. Jika mereka melangsungkan Sukan Commonwealth 2026 nanti, mungkin lebih ramai pelancong akan datang and mengenali Malaysia. Kalau akulah dari sudut ekonomi negara, aku setuju. Boleh tarik kedatangan pelancong, tapi dari segi mutu sukan, out. Better lagi sukan Asia. And then next, setuju jika peluangan modal berbaloi untuk ekonomi Malaysia. Jika sebaliknya, lupakan hasrat tersebut. And next, kalau rasa tak terbeban malahan menguntungkan ekonomi dan pembangunan negara, so aku setuju. So dekat sini ramai yang mengatakan mereka setuju kerana mungkin ini adalah untuk kebaikan ekonomi negara kita. Walaupun sebenarnya ekonomi negara kita tak bagus, tapi dengan adanya Sukan Commonwealth ni boleh tarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia, and mungkin juga boleh menarik pelabur-pelabur luar untuk melabur di Malaysia nanti. And yes, kita dengar juga daripada positive side. So let's go, kita tengok negative side pula. And first is ekonomi negara belum stabil. Rasanya Malaysia perlu menolaknya atas faktor kewangan negara. Nak jadi tuan rumah,
kepada suatu anjuran bukanlah kos yang rendah. Mata wang rendah, hutang dah naik trilion, prasarana banyak ke laut, atlet ramai yang som-som kuku, fokus je lah pada masalah rakyat. Ini betul-betul menang sorak negara tergadai. Wahai kerajaan Malaysia, tolonglah jangan tambah hutang baru. Nanti berbilion-bilion wang negara habis macam tu saja. Dah tu, nak salahkan siapa pula kan? Alright, jika sambutan kurang maka kemungkinan balik modal pun tidak. Ujung-ujung rakyat yang diperas bayar itu ini barang naik untuk bayar balik kerugian. And next is tak payahlah membazir duit je. Dalam ekonomi negara tengah sesak sekarang ni, aku tak rela duit cukai aku buat benda ni. Mungkin ini aku setuju. Aku pun tak nak. And next is last. Baca berita kos penganjuran Sukom ni cecah 21 bilion. Dan pasal tu tuan rumah asal tarik diri. Kalau diberi dana sebanyak 600 juta sekalipun, berapa banyak lagi kos yang perlu ditanggung Malaysia ini? And yes, benda ni sebenarnya banyak memberi kebimbangan kepada rakyat-rakyat Malaysia ni. Dengan sekarang ekonomi tak begitu bagus. Aku dah baca sikit komen-komen tadi. Ada yang bagi positif, ada yang bagi juga negatif. So maknanya dekat sini, rakyat Malaysia sebenarnya ada yang menerima jika Malaysia nak melangsungkan Commonwealth ni. Tapi perlu dititik beratkan benda yang penting and benda yang tidak penting. Itulah maksud netizen yang memberi komen-komen itu. So apa lagi? Tinggalkan komen anda di bawah ini.